Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Okey, jam sudah tunjuk pukul 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Bersiaran live kita dalam program Bicara Ilmu Online, tajuk Pembangunan Organisasi Audi, Reformat Plan Perniagaan dan Selepas PKP, dan strategi perniagaan anda melalui pendekatan Organisation Development. Ya, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang saya masuk dalam Facebook Live Institut Koperasi Malaysia. Ya. Alhamdulillah, sebelum kita mulakan bicara kita pada pukul 10 pagi ini, macam mana ya, saya tak nampak semua. Okey. Okey, masih ada 8 orang Okey. InsyaAllah.
Okey. Okey, alhamdulillah bersama kita insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, syukur subhanahu wa taala, kita akan mulakan tepat pukul 10 pagi. Saya Coach Husaini bin Zaini, ya. Di sini saya diberi orang kata apa, amanah untuk berkongsi pada pagi ini mengenai tentang reformat plan perniagaan anda selepas PKP, ya. Dan pada 18 hari bulan adalah strategi perniagaan anda melalui pendekatan OD, Organisation Development, ya. Okey, alhamdulillah, syukur. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada siaran ini dibawa oleh Institut Koperasi Malaysia, agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, ya. Seperti mana contoh-contoh koperasi ni kat sini, kat Penang ni, saya dari Pulau Pinang, Koperasi Tunas Muda contohnya, ya. Di Kedah, di Koperasi Pekan Rabu, yang mana kita kena tahu, sebelum ni saya pergi ke Perlis, di College Politeknik Sirajuddin di Perlis, ada co-op situ, itu koperasi sekolah, So banyak benda yang kita lihat bahawa rata-rata pada kali ini memang terbaik, ini menjadikan pendapatan, Apa yang kita ingin beritahu tuan-tuan, sebagai koperasi ini seperti mana dia minimum anggota dia 50 orang, Yang ni kepada mereka yang tak berapa tahu tentang koperasi ni, 50 orang. Okey, dia di bawah dan didaftarkan di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia, di bawah agensi MIDEC, MIDEC, Kenapa? Juga sebuah entiti perniagaan yang berkonsepkan kerjasama dalam perniagaan kena setiap ahli akan membayar modal saham, sekali pembayaran. Sebab apa? Kita lihat pada koperasi ni banyak dia punya faedah atau kebajikan dia, Alright, okey. Kebajikan dia banyak, contohnya CSR, anak-anak cemerlang dia bagi award, karya kematian dan kepada anggota-anggota. Okey, di manakah dana tabung kebajikan? Dia benda dana tabung kebajikan ini didapati daripada keuntungan operasi aktiviti perniagaan koperasi. Di mana selalunya kalau koperasi yang baru ditubuhkan tak adalah dia punya keuntungan baru, tapi khusus-khusus yang dibawa oleh Institut Koperasi Malaysia dapat membantu mereka bagaimana mereka nak menjana pendapatan. So pada pagi hari ini, apa yang saya nak lihat adalah reformat perniagaan anda. Tahu tak anda bahawa selepas berlakunya PKP yang kita tidak minta, kita bukan dibebani, usahawan-usahawan termasuk koperasi-koperasi, dia dibebani ataupun terpaksa melihat apakah peranan kemudian hari selepas PKP ni. Sekarang PKPP, pemulihan, dan di setengah tempat pula dah jadi PKPT, Temco pun ada temporary, khususnya kerana COVID dia naik balik semula. Kesian, So sebab apa? Mungkin kita terlepas pandang, sebagai rakyat Malaysia kita tak nak macam itu, So apa yang saya nasihatkan kita, aset kita jaga kita, bagaimana dalam masa PKP B, D dan P kita amalkan benda tu. Kita ada SOP. Bantulah rakyat-rakyat Malaysia supaya kita dapat berada di tempat seperti mana yang pernah kita capai dulu. Okey, alhamdulillah. Banyak usahawan termasuk usahawan di koperasi terpalit ataupun kena dengan PKP ni. So macam mana kita nak buat? Takkan kita nak menangis atau kita nak tutup kedai? Tapi bagi saya, inilah ada benda formula yang kita nak lihat, adalah reformat perniagaan kita. Kalau koperasi kita reformat koperasi kita. Apa itu reformat? Ramai kata, wah reformat tu senang lah cakap coach. Reformat tu reformat ni. Apa tu reformat? Apa saya nak perhatikan? Kat sinilah saya nak share kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, memang kejadian ini tidak kita minta. Tapi sebagai kita kata, visi kita tetap sama, kita pulihkan strategi kita. Perniagaan kita pulihkan strategi kita. Di mana dulu kita offline, sekarang kita jadi online. Nak jadi online pula kita ikut orang, lalah kita tak boleh jadi apa-apa. Sebab itulah apa yang saya nak buat pada pagi ini, nak kongsikan adalah reformat perniagaan anda, reformat koperasi anda. Apakah plan reformat tu? Untuk perkenaan tuan-tuan dan puan-puan, kepada ahli-ahli koperasi ataupun ahli jawatan koperasi di luar sana yang hebat-hebat, sebenarnya reformat tu ada perkataan tersendiri. REFORMAT, reformat. Okey,
R yang pertama, okay, R yang pertama adalah revise your idea, your process dan juga your strategy. Mana kalau dulu anda ada BMC, kita boleh review balik kita punya BMC, Business Model Canvas. Kalau kita tak ada, kita kena buat BMC balik, kita kena reformat kita punya perniagaan based on R pertama, revise kita punya idea. Idea itu adalah satu benda atau kaedah yang penting sebelum kita memulakan semula perniagaan kita. Kita lihat proses perniagaan kita. Kemudian kita how to strategizekan kita punya bisnes sekarang. Itu yang penting. Kita revise balik. Mana kita tengok kita punya business idea tadi tu, kita jumpa dengan coach ataupun dengan consultant ataupun dengan pihak-pihak koperasi. Macam mana kita nak buat balik selepas PKPP ni? Harapan saya lepas PKPP ni 31 Ogos ni kembali normal. Tapi lihatnya dah naik pula kat Pening, dah 2-3 dah naik dah kat Pening. Perlis jangan cakap lah, Kedah jangan cakap lah, sebelah utara pula ni. Saya harap saya dapat kembalikan pada PKPP lah. Janganlah PKPD lah, PKPB takut nak duduk rumah beratur mana-mana. So, kita tak nak. So dalam perniagaan kita, konteks perniagaan kita kena revise balik. Kita kena duduk balik, brainstorming balik dengan tim kita, brainstorming balik dengan coach kita, consultant kita tentang idea kita, kemana idea kita. Kemudian kita tengok proses kita. Proses kita ni betul ke? Prosesnya online ke offline ke? How to do process. Dan kita strategize balik kita punya business. How we going to strategize? Pertama daripada segi dia ada B, business idea, O, organization, D, your customer segmentation atau customer marketing, your last kali adalah operation, bocor. Revise your idea, process and strategize your bocor, BOCO, business idea, organization you balik, you punya customer segmentation dan akhir sekali your operation. Clear? Itu yang R yang pertama. Okay, revise. You need to revise, you need to review balik. Sebab kita nak buat benda baru, norma-norma baru. Kedua, kita nak engage. E, engage. Engage dengan apa? Engage with your people. Dalam people tu apa? People tu ada business. Dari segi people and system, people tu adalah employee, your supplier and vendor. Kita kena engage balik semula dengan kita punya people. Macam mana kita nak engage dengan kita punya people? Dia ada strategi dengan people. Human capital development, talent management, supplier and vendor. Kita nak tengok macam mana dengan kita punya contract supplier kita, contract dengan vendor kita. Revise balik kita punya negotiation ni dengan contract. Mahalnya harganya. Itu kita kena engage with your people. People ni termasuk kepada employee, supplier and vendor. Clear? Itu E. F, focus. Focus your vision and mission and planning. Okay, vision tu must be clear. Niat tu kena perlu clear. Lepas tu vision tu disupport oleh mission. Kemudian you plan betul-betul, plan semula apa yang nak buat. So focus your vision and mission and start to do planning. Planning betul-betul. Planning. Focus tu apa? Follow one course until successful. Focus. Vision tu apa? Vision tu orang putih kata vision, orang Melayu kata visi. Sebenarnya niat. Perbetulkan niat semula. Misi tu apa dia? Mission. Misi tu adalah nak support niat kita tu. Contohnya seperti selalu saya gunakan AirAsia. Vision AirAsia. Bila saya tanya Vision Asia, semua kata everyone can fly. Itu adalah tagline dia. So sebenarnya vision dia to be a cheapest airfare, menyediakan penerbangan tambah murah, tiket tambah murah. Itu dia punya niat, vision dia. So apa dia punya mission? Ada 4 benda kalau kita nak tahu. Basically adalah people, system, dia punya vendor dan dia punya safety. People dia punya team. Sistem dia guna pakai sistem tu yang user friendly tu, kiosk. Vendor tu dia pakai Airbus. Vendor dia datang, dia tahu dia nak punya macam murah, dia bagi Airbus. Airbus kalau compare dengan Boeing, jauh beza dia punya maintenance dengan fuel consumption. Last sekali dia punya safety. Apa dia punya safety? Lihat situ. Ya. Dia vision and mission dia. Then dia start do planning. So dalam norma-norma baru ni, kita kena start planning yang baru. So mana kita gunakan quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Itu dalam kita punya time nanti. So planning betul-betul. So mission.
So contohnya Walt Disney, apa dia punya vision? Kalau saya tanya ni memang susah lah. Vision dia apa dia? To make people happy. Dia bukan nak jadi kartun. Dia bukan nak jadi theme park. Dia bukan nak jadi aksesori yang terbaik. Jual aksesori sampai 200-300. Dia nak cari apa? Dia nak cari happiness for their clients. That's why vision dia to make people happy. Mission dia, dia buat theme park, dia buat aksesori yang terbaik, quality dia, dan dia buat cartoonist. Sampai ada kat wayang tu. Itu contohnya. Vision mission. And how you start planning. That's why you need to call third party, coach ataupun consultant ataupun advisor datang duduk. Duduk buat ni, third party tengok macam mana kita nak reformat balik. Yang kita fokus. Keempat, bukannya Boco, BB, business idea. Bukan Poco tu yang menari Poco tu. Boco, BOCO. Alright. Okay. Yang keempat ada REFO. O tu apa? Operational. Operational tu apa? Kita kena aktiviti kita. Kalau dulu kita operational kita hanyalah pukul 9 sampai pukul 6. Sekarang ni kita nak buat operational kita, nak masukkan kita punya online business. Mana kita 24 hours. So kita kena gunakan pakaikan IR 4.0. Kita gunakan pakaikan apa? Dia pakaikan digitalization. Di mana kita tidur, benda tu sentiasa bergerak. So kita tengok operational kita daripada 9 sampai pukul 5. Sekarang ni kita gunakan pendekatan bahawa dia 24 hours. Sebab apa? Kita nak engage kita punya daily business tu to increase kita punya profit. To earn kita punya profit, keuntungan. Itulah operational tu kita kena tengok. Okay, clear? Alright? Okay, tak ada soalan tak apa. So, keempat, REFOR. R tu apa? Risk. R tu risk. Risiko. Risk. About what? About your financial. You need to have strong your financial. Sebab tu dalam pendekatan saya, kadang-kadang saya kena business acumen. Bagaimana kita menjalani atau menjana pendapatan, business acumen. So dalam risk financial management, kita kena tahu kita punya kekuatan kewangan kita. Bagaimanakah setakat ini kekuatan perniagaan kita selepas PKP ini? Bagaimana cash flow kita? Bagaimana wang masuk kita? Bagaimana kita punya cash lah. Cash is king lah. Bagaimana kita punya risiko tu? So mana kita kena faham tentang kita punya risk tu. Kita tak boleh sewena-wena sekarang nak keluarkan duit je. Kita kena tengok keluarkan duit, kita kena masukkan duit juga. Jangan keluar dia, masuk tak masuk. Macam mana kita kena balance kan kita ni. That's why kita kena ada financial management. How strong our financial. So bagaimana kita nak tahu financial? Kita kena review balik kita punya finance, audit balik. Macam mana kita punya planning for next year tu. Macam mana kita nak buat budgeting balik semula. How we going to do a budget for after PKP. Bajet berapa ada? Macam mana kita punya usahawan koperasi sekarang? Terkandas. Macam mana kita nak buat? Apa kita nak buat? Kita kena strategize balik. Kita kena bagi clear balik. That's what called risk dalam financial. Itu penting. Financial. Okay. Lepas kita go through buat kita financial, kemudian kita buat measurable. Kita kena measure balik kita punya dalaman dan luaran. Bila kita nak measure dalaman dan luaran, kita perlu gunakan apa? Kaedah. Yang kaedah simple, tuan-tuan mungkin tahu, adalah SWOT analysis. SWOT. SWOT analysis. Apa tu SWOT analysis? Strength, kekuatan you. W, your weaknesses. O, your opportunity. Dan akhir sekali, your T, your threat. So bagi usahawan yang pernah menjalani SWOT, ambil balik SWOT you. Tengok balik SWOT you. Perbetul balik SWOT you. Tapi jangan perbetul dengan diri sendiri. Perbetulkan, panggil tepati. Review balik. Review balik, reformat balik. Review, reformat, revise. Measurable your company. Kekuatan you macam mana sekarang? Selepas PKPP. Macam mana kekuatan? Pekerja you tak ada dah ke? Atau you tambah lagi pekerja ke? Kekuatan you macam mana? Bila you kurang pekerja, maknanya bukan pada strength, pada weaknesses you.
weaknesses. So mana kalau you tahu SWOT tu, SW tu adalah internal, strength and weaknesses tu adalah internal, dalaman. Opportunity dengan threat tu adalah external. Bila kita dapat clear kita punya internal, kita tengok kita punya external. Apakah peluang? Apakah ancaman? Yang tu dah SWOT. Itu tak cakap toe matrix lagi. Itu pening-pening kepala. Pakai simple-simple saja. Sebab kita ni usaha korporasi ni, dia biasa-biasa je. Tapi dengan biasa-biasa pun ada yang kaya raya. Itu belum kena dengan coach lagi. Kalau kena coach lagi melangit lah. InsyaAllah. So kita tengok pada SWOT. Okay. REFOR and apa tu? A. Itu apa dia? Achievable. Kita nak achieve. Benda kita planning, kita reformat, kita revise balik, kita engage, kita fokus, kita tengok kita punya operational, kita tengok kita risk financial, kita dah measure. Sekarang kita nak tengok achievable lah. Apa dari achievable tu? Achievable tu dari segi apa? Kita gunakan teknik PDCA. Planning, Do, Check and Action. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada pernah dengar, tapi pernah buat tapi terlupa lepas mana. Kita gunakan kaedah PDCA ni. Planning, Do, Check and Action. Ya? Ada soalan? Okay, SWOT. Itulah kita nak lihat. Dan last akhir, yang terakhir. Tak ada orang tanya PDCA. Planning, lepas you planning, you buat. Do. Lepas you buat, you check balik. Okey tak okey. Kemudian you ambil tindakan. Seterusnya you istiqomah. Sustain. Sustainable. Istiqomah. Sebab tu pentingnya istiqomah. Istiqomah ni maksud dia jangan berhenti, buat saja. Sebab tu kalau saya dengan duit, ramai orang tahu duit tu apa. Doa, usaha, iltizam, tawakal. Tapi saya cuba bagi saya lah, doa, usaha, istiqomah. Jangan berhenti, istiqomah, sentiasa beristiqomah, dan kita bertawakal. InsyaAllah benda itu akan, kalau iltizam tu boleh guna, tapi dia iltizam dalam memberi semangat. Iltizam, bersemangat. Kalau semangat saja tak cukup, dia kena buat tindakan tanpa henti. Don't give up, just go ahead, istiqomah. Right? So itu yang kita kena achievable by PDCA, istiqomah. Planning, Do, Check and Action. Okey, dan terakhir sekali yang saya nak tahu tu adalah time, masa. Masa ni lah saya kata 90 days plan. Saya gunakan pendekatan 90 days plan. Kenapa 90 days plan? Kerana 90 days plan ni adalah diguna pakai oleh syarikat-syarikat besar, syarikat kecil. Bagi umat Islam kita pun dia bergerak pada 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Kita pakai 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Dalam setahun kita ada quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Ingat tu. So siapa yang pernah coaching dengan saya atau sedang coaching dengan saya, bila dia buat retreat pada 2019, nak masuk 2020, dia ada Q1, Q2, Q3, Q4. Bila Q1 dia masih stable lagi. Bila terjadinya COVID pada Q2 April, March, 18 March, dia jadi pada Q2. Bermakna dia tersekat. Tapi dengan dia punya strategi planning, kalau syarikat-syarikat yang sederhana ni, at least kalau 6 bulan pun masih lagi sustain. 4 bulan ke 6 bulan. Kalau coach dengan saya coaching dia orang 4 bulan ke 6 bulan mesti ada reserve fund. Kemudian dia punya orang kata apa, ni lah disaster plan. Contohnya kat Penang ni disaster plan lah, bukan disaster lah. Every month, every year, cukup tahun bulan 12 dia banjir. So coaching dengan saya akan buat disaster plan. So time dia Q1, Q2, Q3, Q4 tu ada efektif, dia ada efek sikit lah. So saya tak tahu, dan kita tak tahu bahawa COVID datang pada Q2. So Q2 sekarang ni dah masuk Q3. So sekarang ni semua usahawan bertatih. So siapa yang nak reformat bisnes dia ketika ini Q3 dengan Q4 ni adalah dia reformat bisnes dia. Sebab apa? Dia nak balik semula kepada track perniagaan dia bernumah baru pada Q1 2021. Itu kata time tu. Dengan saya dia call 90 days plan. So mana reti dengan saya, ketika Q2 tu kita terpaksa gunakan disaster plan dia pada Q2. Mana alhamdulillah di bawah saya dia tercalit sikit, tapi kita dah tahu dah bila. Tapi kita target cuma 3 bulan. Sebab bila kenanya banjir ni,
to review balik, to recover at least 2 month kalau yang ada planning. Tapi COVID ni saya tengok dia kena cover at least, kalau kita Q3, dia Q2 2021 pun insyaAllah boleh start dah kalau dia ikut planning dia. Kalau kita tengok achievable dia by PDCA tadi, yang achievable. So time dia tu Q1, Q2, Q3 ni dia dah start dah to reformat balik perniagaan dia, strategize. So retreat and strategy team alignment saya buatkan dia orang, pakai Zoom ke, pakai Google Meet ke, supaya mereka dapat reformat balik perniagaan. So mana sekarang ni dia orang dah start balik dah. Q4 nanti dia bukan nak sustain lah, cuma nak pembaik pulihkan. So mana Q1 2021 dia dah start balik. So that's why kita kena saat ini apa yang saya nak share kepada tuan-tuan dan puan-puan di platform Institut Koperasi Malaysia, live Koperasi Malaysia IKM, untuk memberitahu apa reformat balik pelan perniagaan anda selepas PKPP. Itulah perkongsian saya pada pagi ini, supaya anda faham, anda tahu, terbuka sikit daripada fixed mindset kepada growth mindset. Kalau dalam classroom ni memang kita akan belajar lah dia punya revising idea, how to get the idea, how we going to do proof of concept. Sebab idea, proof of concept, R&D, prototype, proof of concept dan commercialization. That's why kita tengok BMC kita kat situ. Kalau ada buat di BMC, Alhamdulillah. Kalau tak ada buat BMC, kita kena tengok rancangan perniagaan anda. Itu yang saya cakap. So kalau kita lihat daripada segi reformat ni, ini adalah penting tuan-tuan dan puan-puan. Baik koperasi, baik usahawan koperasi, baik usahawan di luar sana, yang mana yang usahawan saja memang perlu reformat balik perniagaan anda. Seperti biasa saya kata, reformat itu adalah revise your idea, engage your people, iaitu employee, supplier and vendor, operational, refer balik your operational ni, operation, risk, you can go through your financial management last year dengan this year. Kemudian you tengok measurable your SWOT, by your SWOT, SWOT. Kemudian kita achieve by using PDCA dengan time 90 days plan, quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. So sekarang quarter 3 tu anda kena reformat balik perniagaan anda. So kalau baru nak reformat ni, mungkin kemungkinan besar you akan boleh orang kata apa tu, sustain lah balik, yang mana ada mungkin Q2 2021. Masa tu kita boleh dengar lah bajet berapa daripada kajian nak bagi, kita refine balik kita punya strategi, revise punya idea. Itulah sedikit kita punya perkongsian pada pagi ini. Ada soalan tak? Tu reformat tu senang je. Bila you keluar, you ada tahu, coach kata kita kena buat reformat balik dalam Q3 ni. Sekarang ni dah Ogos dah, Q3 pun dah nak habis dah, September dah. So Q4 dia Oktober, November, December. So kalau you tak buat sekarang ni, you kena buat start September, Oktober, November, December. Sebenarnya Q3 penghujung dan Q4 bulan 1 ni. Ada soalan? Saya very clear je. Very clear. So tak ada soalan. Ada 12 orang je sayang tu 12 orang je saya dah wawarkan. So beritahu kat rakan-rakan anda, testing, berikan pengetahuan kepada anda, rakan-rakan koperasi komersial lain di luar sana, bahawa pada 18 hari bulan ni juga saya akan berkongsi bagaimana kita strategize perniagaan melalui pendekatan OD, Organisation Development. Macam mana kita nak buat? Ini reformat ni. Reformat ni adalah penting tuan-tuan dan puan-puan. Kita keluar-keluar, kita sambarono saja kita pergi berniaga. Apa ni? Hello? Okey. Ada soalan? Ya. Sebab apa, itulah yang saya nak katakan, saya sharekan. Hello? Ada orang masuk.
Okey, So itulah sedikit tentang perkongsian saya pada pagi ini tentang reformat. Reformat. Reformat itu penting. Sebab reformat itu sangat penting. Tuan-tuan dan puan-puan. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Sebab itulah setengah jam yang saya nak berkongsikan ni tentang very clear. How we going to do reformat. Ya. Saya harap 13 peserta yang ada dalam ni live ni boleh record, tolong sampaikan kepada rakan-rakan anda, usahawan anda di luar sana, kawan-kawan koperasi especially, ya, koperasi-koperasi, untuk kita menceritakan apa sebenarnya itu reformat. Ramai kata reformat, review. Sebenarnya reformat tu, perkataan reformat tu yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah how we to revise. Revise, kemudian kita buat engage, kita fokus, kita buat operational, kita risk, kita measurable, achievable by using PDCA and time maintenance plan. Itulah sedikit perkongsian saya tentang tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Okey. Nak buat marketing plan tu okey. Ya. Ya, ada gangguan. Okey. Coach, boleh untuk reformat marketing plan. Okey, untuk reformat marketing plan you mesti clear you punya vision and mission dulu. Baru kita buat marketing plan. Marketing plan ni dia adalah part of kita punya customer. Kalau bocor tu business idea kena penting, organisation kita, kemudian kita punya marketing segmentation, baru kita buat kita punya operation. So yang kita nak clear ni bagi business idea tu betul. The second part of marketing plan. Once business idea kita clear, insya-Allah marketing plan datang dengan yang mudahnya. Ya. Dalam marketing plan insya-Allah saya akan kongsikan ketika OD lah. OD terbaik, OD dalam marketing plan. Kita reformat marketing plan. Sebab marketing plan tu kena clear sebab dia ada business, people and system. Yang tu OD. InsyaAllah. Ada apa lagi soalan? So, kalau tak ada soalan, InsyaAllah half day je, setengah jam kita punya perkongsi ni, InsyaAllah mungkin terbuka minda anda untuk reformat balik. Kalau nak reformat balik, cari coach yang betul, cari coach yang betul-betul mengenali how to do a reformat. Jangan kita buat setengah jalan, mana kita pun pasti akan terabur, takut. Inilah norma-norma baru tuan-tuan puan-puan perlu atasi. Okey. Kalau tak ada soalan, insya-Allah saya harap saya dapat berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan pada 18 hari bulan. Tolong wawarkan, datanglah beramai-ramai. Janganlah datang sampai 12 orang, 13 orang ni. Kalau lebihkan, supaya ini adalah ilmu. Ilmu yang diberikan daripada Institut Koperasi Malaysia. Alright. So, kalau tak ada arah bintang, untuk saya sudahi dengan perkongsian setengah jam ni, saya ingin membaca satu doa. Bersama-sama kita mengaminkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan thayyiban mubarakan fi. Allahumma ridaka wa jannah na'udzubika min sakhatika. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbu afwa anna wa jalla muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'u min amwat. Rabbana fa'anna bina alam tajna yanfa wa zidna ilman walhamdulillahi al-kulliyah. Ya Allah, ya Tuhan, kami jadikan ilmu kami ilmu yang bermanfaat. Ajarkan kami apa yang bermanfaat bagi kami serta tambahkan ilmu bagi kami. Segala puji hanya bagi Allah dalam setiap keadaan. Ya Allah, Allahumma inna na'udzuka bika minal barashir wal jununi wal izali wal istiqam. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gua kusta, penyakit yang buruk. Jauhkan kami dari COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.
InsyaAllah tuan-tuan dan puan, itulah perkongsian saya setengah jam bersama saya untuk reformat perniagaan anda. Terima kasih saya kepada pengarah daripada Institut Koperasi Malaysia, agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Itulah saya ucapkan ribuan terima kasih, terutama Encik Muhammad Afnan dan juga Puan Zita yang memberi saya peluang untuk saya berkongsi tentang reformat ini. So, tak ada apa-apa, alhamdulillah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Husaini, berjumpa lagi kita setengah jam perkongsian pada 18 hari bulan. Ya, iaitu dengan strategi perniagaan anda melalui pendekatan organisation development. Okey, insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana mendengar perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.